Testing. Satu, dua, test. One, two. Mic check. One, two. Testing. Boleh dengar tak? Can anybody hear me? Test. One, two. One, two. Testing. One, two, three. One, two, three. Okay, thank you, Murali. Alright, good evening. Selamat Hari Raya. Nanti hari ketiga. Hari Raya ketiga. Hari Raya ketiga dah ada kelas dah. Okay. Selamat Hari Raya, Kak. So, Hari Raya tahun ni biasa-biasa. Tak ada keluar mana-mana. Duduk rumah je. Masak, makan. Masak, makan. Okay, so before we start, today's topic, kita tak akan banyak tengok chart sangat lah. Okay, slide pun tak tengok banyak sangat. Because we will, kamu akan banyak mendengar saya bercerita lah. I will try to jot down the important things for you guys. Nanti boleh tulis sendiri, boleh tulis balik sendiri kalau nak. Okay. Because today is the topic we about fundamental. So fundamental ni memang kita tak akan tengok chart sangat lah. Right, so kita is more towards the economy of a certain country. Okay, so ekonomi negara tersebut lah, maknanya import export dia. Kita akan belajar pasal itu sahaja hari ni. Okay, so sebelum kita start, kalau ada apa-apa request atau soalan, bolehlah tanya dahulu. Okay, if you have any questions that you want to try to help you answer, you can do it right now before we start. Okay, we have roughly 5 minutes. So kita mulakan topik hari ni. Okay, dollar week. Yes, dollar is weak the whole day. Satu hari turun. Okay, so it is an impact because yesterday diorang cuti kan. Yesterday US public holiday. So today everybody bully USD lah before US open market. Especially waktu malam ni, which is Euro punya active market. Okay, so before Euro closes, diorang bully lah dulu US dollar. Okay, so today the whole day US was weak. Okay, so because yesterday the close, tapi diorang end of day market, penghujung market baru diorang tutup. So waktu siang tu tak boleh bully lagi lah. Tapi hari ni diorang, maknanya hari ni diorang belum aktif lagi. So kita bully dulu. Okay, boleh dapat lah dekat Australian dollar. Okay, kat Euro, kat GBP. GBP ambil GBP paling kuat sekali. Gold tak ada. Gold turun. Balik. Yen pun ambil kesempatan. Tapi kamu you will notice that it was only affected on the London market. Nampak tak? London market saja, maknanya waktu untuk Australia dengan Yen, waktu pagi tadi diorang tak affected sangat. Tapi pada masa London market tadi, everybody was making dollar weak. Okay, so bukan dari siang tadi, tapi masa London market. Sebab apa London market? Why is it on the London market itself? Because the London market is the most, paling ramai orang lah masa tengah trading itu. Kalau tengah trade, London market yang paling ramai orang. So dia akan lagi aktif lah untuk membuli. Okay, so so when New York open, dollar kuat balik ke? Yeah, so that will be the question for today lah. So make it simple. Okay, when you have a question and you try to get the answer, you make it simple. Bila barang terlalu murah, bila barang dah jadi murah, bila barang dah jadi murah, kita akan nak sambung jual atau kita nak membeli? Okay. Yes. So bila dia open, New York market open lagi mungkin 9:30 something like that, bila dia buka, kita akan nampak US akan push, trader US akan push balik the dollar to become stronger. Tip, ambil kesempatan pada trading zone. So trading zone,
Macam mana tu akak? Ambil kesempatan pada trading soon. Kayaknya akak boleh explain lagi sikit detail tak? Terlalu pendek sangat akak punya soalan tu. Nak ambil kesempatan on the market, kita kena tahu waktu market open dan close je lah. Itu paling simple. Macam saya punya, bila saya hover ni, saya akan nampak waktu-waktu kat situ lah. Kita London time dengan New York time tu kita kena selalu nampak. Okay, so kita tahu, okay, London macam sekarang pukul 2 petang. So which is after lunch. Right? So New York baru pukul 9 pagi. So 9.30 sekejap lagi baru diorang akan aktif. Okay. So, okay, yang ni is New York time. Okay, faham. Okay, saya faham kat maknanya soalan akak waktu zone mana yang sesuai nak trade apa. Itu maksud akak lah, kan? Okay. So, macam hari tu, kita ambil blank. Sama je macam hari tu. Tokyo Market. London Market. Dan New York Market. So, kita ada 3 market lah. Siang, tengah hari dan malam. Okay. So, untuk Tokyo Market, kita ada JPY, AUD, dan ZB. Okay. London Market, kita ada Euro, GBP, Chef. New York Market, we have the dollar, and Canadian dollar. Okay. So basically, setiap currency tu akan kuat pada masa market dia. Itu maksud dia lah. Maksud kalau kita nak trade yen, kalau macam hari ini, apa jadi pada hari ini lah. Okay. Okay, so kalau macam hari normal days, kita akan ikut ni. Tapi kalau macam ada cuti, perayaan, market tu akan tutup. So bila dia tutup, tak ada orang akan beli currency dia. So macam contoh, macam semalam lah. So semalam US tutup. Okay, so the whole day selepas tu lah. Sebab New York the last kali kan. So effect dia akan diambil kira the next day. Kalau contoh, let's say semalam yen tutup. Semalam tu kita akan nampak the effect the whole day lah. Maknanya waktu Tokyo, waktu London dan waktu New York. Okay, sebab dia bersambung lah. Ini the next trading market. Okay, tapi kalau sebabkan New York tu semalam is the last trading market dan dia berada di close of the session. Okay, so bila buka session baru, hari which is today, baru kita akan nampak effect dia lah. Tu je. So kalau macam waktu main normal, waktu siang kita nak trade, kita akan pilih yen Australia dan New Zealand. Tengok keadaan market ada news ke tidak. Okay, so kalau contoh, let's say contoh Wednesday. Okay, so kita ada news untuk Canada dan New Zealand. So tak ada apa-apa sangat. So New Zealand lah. Okay, waktu pagi sebab dia pukul 5 pagi. Canada news 5 pagi, dia tak ada efek kepada UCAT. Alright, dia akan effect the malam tu nanti. Okay, so kalau contoh Thursday 9.30 Australian dollar. So waktu 9.30 tu bolehlah fokus Australia sebab dia akan bergerak dengan lebih jauh. Okay, so just tengok positif atau negatif. So kalau waktu malam 8.30 US for Thursday. Okay, so bila data tu keluar saja, USD akan impact lebih daripada currency lain. So bila USD impact, currency lain pun akan impact sekali sebab dia adalah major currency. Okay, so itu je cara dia kita nak tengok. So dia akan impact pada semua. Kalau anything that has an impact on the dollar, it will always have an impact on the major currencies lah, which is the Australian dollar, New Zealand euro, GBP, yen, Switzerland franc and the Canadian dollar. Okay, so setiap currency dia akan ada effect dari US.
Simple macam tu je. So bermaksud bila kita trade, jangan trade ikut apa kita nak, ikut pukul berapa kita nak masuk trade. So kita ada 3 session untuk dipilih. Okay, so setiap session tu baru kita tahu, okay, hari ni kita masuk session mana. Saya cakap tadi lah, okay, kalau let's say kita nak trade Tokyo market, alright, so 3 ni lah yang kita akan fokus. Jangan tengok Canadian dollar, jangan tengok GBP. Tak logik lah. Okay, so kalau let's say kita nak trade 3 in the evening, dan kita tengok lah Euro currency, GBP dengan Swiss franc. Kalau kita let's say kita boleh trade waktu malam saja, dan baru kita fokus USD and Canadian dollar. Okay, kalau tidak, dia jadi kelang kabut lah. Planning tu kena ada tu. You have to plan first before you pick what currency you want to trade. Okay, dia bukannya, hari ni rasa nak trade Australian dollar lah waktu malam sekarang ni. Okay, tak logik. Alright, so you have to pick based on what time you are trading. Kau apa yang kamu nak trade. Okay? Alright, ada soalan lagi tak? Sebelum kita masuk. Topik hari ni dia berat sikit. That's why dia penghujung bulan topik dia. Tak ada? Semua okey? Okay. So, untuk topik hari ni, kita akan belajar berkenaan dengan fundamental analysis lah. So, basically fundamental tu adalah kita nak fokus tentang social, economics ataupun political. Benda-benda yang mengimpact pada supply and demand. Supply and demand of the country lah. Bukan SND Bukan SND yang kamu belajar tu. Tapi ini mau kepada supply and demand of ekonomi negara tersebut. Maknanya dia punya import-export. Okay. Tak ada apa sangat pun. Slide ni kalau nak boleh minta, just bagi tahu je lah. Okay, so dia bila kita belajar ni, kita nak tengok ekonomi negara tersebut supaya kita boleh predict apa yang akan berlaku pada bulan-bulan akan datang. Kalau bulan ni ekonomi bagus, so bulan-bulan seterusnya ekonomi itu akan meningkat berdasar kepada lagi ramai orang bekerja, nilai mata wang kukuh. Okay, so banyak benda yang akan impact dari segi ekonomi negara. Okay, so data-data yang kita akan collect pun sebenarnya agak banyak. Okay, tapi sebagai trader biasa, which is retail trader ni, kita sebenarnya tak perlu terlalu in-depth. Kita just tahu dia punya surface saja ataupun basic of fundamental sebenarnya sudah memadai. Okay, sebab kita ni bukannya macam kita cakap hedge fund ataupun financial institute. Untuk itu yes, diorang kena tahu lebih mendalam. Kenapa central bank nak naikkan interest rate? Kenapa yen macam tu? Kenapa gini? Diorang nak kena tahu sebab diorang kena buat report sebelum nak trade position. Report tu nak kena hantar ke investor dulu. Investor rasa okay, puas hati dengan report, okay, kita invest. Sebab diorang mau kepada long term. Okay, diorang punya speculation is 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan. Based pada satu data yang keluar. So kita tak payah, kita 9.30 kejap lagi ada news NFP akhir masuk, buy atau sell. Pukul 10.30, 11.30 settle. Dah, tak nak ingat dah lagi dah news tu. Okay, so kita punya berbeza. So kita hanya perlu tengok secara surface sahaja, tak perlu terlalu mendalam pasal ekonomi negara, tetapi kita kena tahu yang paling penting ialah import export. Okay, apa yang mengukuhkan dan melemahkan currency sesebuah negara. Okay, ni tak payahlah ekonomi report. Okay, so sebelum kita masuk interest rate, so setiap negara dia ada dia punya apa saya nak cakap tadi, dia ada dia punya import export dia lah. Okay, so contoh kita ambil
Japan dia akan more kepada factory. Dia sektor perkilangan. Australia dia lebih kepada apa tadi, commodities iaitu iron ore. Yang lebih kepada dia selekat kurangkan apa kesan interest naik, apa kesan okay, interest tu ni kejap lagi saya explain secara lagi detail. Okay, so sekarang kita nak kena tahu apa import export setiap currency utama yang kita nak trade tu lah. Okay, so Jepun contohnya is more kepada sektor perkilangan, which is dia akan more kepada diorang punya machinery. Sektor perkilangan tu benda machinery diorang lah, diorang punya mesin-mesin. Okay, so diorang akan lebih kepada export barang tersebut. Bermaksud kalau macam contoh kita perlukan nak set up kilang dan kita akan beli barang, kita akan beli equipment kita daripada Jepun lah. Okay, so itu diorang punya main export. Main export. Okay, so kalau macam Australia, okay, dia akan fokus more kepada commodities. Dia akan lebih menjual barang commodities seperti iron ore, arang, coal, dan lagi satu adalah gold lah. Okay, so dulu kita kenal Australia disebabkan oleh gold dia. Okay, so sekarang ni gold dia dah makin kurang. Yeah, so dia fokus more kepada iron ore lah. So iron ore ni bahasa Melayu dia adalah biji besi. Okay, so biji besi ni banyak digunakan dalam sektor perkilangan. Okay, sektor perkilangan banyak menggunakan biji besi. Okay, so kalau macam contoh kita nak beli equipment, kita akan cari dari Jepun. Tapi kalau kita nak beli besi, kita akan cari daripada Australia. Okay, so dua-dua tempat ni, diorang banyak menjual equipment atau komoditi diorang kepada China. Okay, diorang banyak menjual kepada China. Sebab China ni, dia main fokus dia adalah manufacturing. Okay, dia punya fokus adalah manufacturing, iaitu sektor perkilangan jugalah. Okay, cumanya diorang ni yang manufacture, yang menghasilkan barang untuk dijual. Sebab satu, di China sangat dia punya labor sangat murah lah. Okay, labor murah dan dia punya cost sangat-sangatlah rendah. Okay, so banyak company ni dia menggunakan kesempatan kat situ untuk membuka kilang kat China dan lepas tu mencari orang-orang dengan bayaran yang murah untuk menjadi labor. Okay, so bila kilang tu nak buka je, dia akan pergi ke Jepun untuk beli barang-barang, equipment, dan dia akan pergi ke Australia untuk membeli biji besi. Okay, so bermaksud bila China tu tengah bagus, okay, so China punya data memang akan more kepada manufacturing sahaja. Bila kamu buka kat Forex Factory ni, okay, data dia memang akan China, dia punya manufacturing sahajalah. Okay, so let's say saya tunjuk contoh dia. Kita ambil China punya saja. Okay, memang dia punya data manufacturing je. Dia tak ada data lain. Okay, dia akan mau kepada manufacturing. Okay, so kita tengok ke belakang pun, kita akan tengok manufacturing, trade balance ni untuk negara dia lah. Okay, duit keluar masuk. Okay, simple nampak. Semua adalah manufacturing. Okay, manufacturing. Okay, so maksud negara dia sangat fokus kepada sektor perkilangan. Right, so dia memberi impact kepada seluruh satu dunia lah. So macam sekarang ni apabila diorang berhenti buat manufacturing, okay, kilang semua ditutup, so banyak benda yang tergendala. So impact dia sangat-sangatlah besar di satu dunia. Okay, so bila dia sangkut,
Bila dia dah stop buat manufacturing, dah stop buat perkilangan, Australia antara negara yang sangat-sangatlah impact secara negatif, di mana dia dah tak ada orang nak beli iron ore daripada dia. Tak ada orang nak beli besi tu dah, sebab negara lain tak sangat, sektor perkilangan dia tak kuat sangat. Dan dia paling dekat lah, China dengan Australia. Dia punya trade adalah paling dekat sekali. Okay, so bila China cakap, okay, kita dah tak ada nak buat kilang lagi dah untuk masa sekarang ni. Okay, so Australia sangkut lah. Tu sebab bila kamu buka chart, tengok time frame besar, okay, kamu boleh nampak lah dia punya penurunan dia. Okay, so macam baru-baru ni pun dia baru naik sikit je ni. Itu pun tak ada efek lagi. Okay, so itu cara kita nak tengok data sebagai contoh lah. Okay, so dia punya impact pun akan ada sambungan kepada New Zealand sebenarnya. Okay, so New Zealand pun, okay, New Zealand pula cerita dia lain sikit. Dia solo. Okay, dia menjual daging dengan tenusu. Benda simple, daging, tenusu. Okay, tak saya kita punya daging banyak daripada New Zealand lah. Daging lembu, daging kambing, okay, dan tenusu. Okay. So, New Zealand ni pula masalah dengan New Zealand lah, negara dia terlalu jauh. Bermaksud kita, kalau kita nak buat pembelian daripada dia, kita punya tempo delivery tu sangat panjang. Okay, so apa yang diorang buat, diorang deal dengan Australia. Okay, dia deal dengan Australia lah, di mana dia menjual barang ke Australia dahulu, kemudian Australia akan jual kepada dunia luar. Sebab Australia dia punya trade route ataupun perjalanan perdagangan kapal tu sangat masih popular lagi lah. Kapal masih cakap boleh lagi nak pergi ke Australia daripada terus pergi lagi jauh pergi ke New Zealand lah. Okay, so New Zealand ni dia akan menjual barang kepada Australia dan Australia akan jual kepada seluruh dunia. Okay, so dia nak faham konsep dekat situ dulu. Okay, so sekarang ni apabila China dah tak buat manufacturing, so Australia pun dah tak ada orang nak beli barang dia dah. So bila tak ada orang nak beli barang dia, dia pun tak ada duit nak beli barang daripada New Zealand. Itu impact sekarang ni lah. Okay, so itu dia punya story dia kat situ. Okay, so apabila kamu dengar cerita berkenaan dengan China berdasar kepada manufacturing, okay, China punya cerita pasal berdasar kepada manufacturing, Australia dengan New Zealand akan ada impact daripada situ. Kalau contoh, let's say dia cakap, okay, manufacturing disambung balik. Okay, okay, so Australia dengan New Zealand akan start jadi positif balik. Okay, so bila kamu dengar sesuatu cerita, kamu akan tahu apakah impact seterusnya daripada cerita tersebut lah. Okay, so macam Jepun dia buat hal dia sendirilah. So sebab dia boleh, kita panggil self sustain, boleh hidup dengan cara dengan diri dia sendiri pun dia boleh hidup, dia tak perlukan pertolongan dari segi ekonomi sangat daripada negara-negara lain. Okay, dia boleh hidup secara sendiri. Okay, so itu dia punya Tokyo market secara simple. Okay, part yang ini ada apa-apa soalan? Pagi tadi New Zealand naik mendadak. Pagi tadi New Zealand naik mendadak. Sekejap. Saya tak ada chat New Zealand. Pagi tadi tak naik banyak, Kak. Petang tadi baru naik. Petang tadi baru naik. Sama macam cerita Australia tadi. Pagi tadi mana? Gerak sikit je. Baru 30 pip standard dia. 20 pip, 40 pip. Ini dia punya standard. Yang ini masa London market tadi baru naik. Macam saya cakap tadi lah. Australia pun sama. Pagi tadi pun dia tak naik. Sikit je. Lepas tu London market baru banyak bergerak. Okay.
soalan tadi apa tu? AUD, NZD. So dari kamu nampak Australia dengan New Zealand tu, kamu akan nampak pergerakan dekat Australia, New Zealand. Di mana pergerakan ni sebenarnya sangat kelakar. Okay. Kamu akan nampak Australia, New Zealand ni kerja dia sideways. Dia tak banyak gerak. Okay. Dia kan sideways. Sebab dia sebenarnya adik-beradik. Dulu dia lagi ketara. Dia punya sideways dia. Sangat besar lah. Okay, sebab dia orang ni adik-beradik di mana seorang memerlukan seorang lagi, iaitu New Zealand akan selalu memerlukan Australia. Tu sebab Australia punya currency lagi besar daripada New Zealand lah. Okay? So benda macam ni dia sebenarnya ekonomi di di Australia tengah kukuh lah. Okay. Tapi kalau let's say tengok keadaan sekarang, okay, kamu boleh nampak di mana market tu sebenarnya sideways je. Tak banyak beza. Okay, so Australia, New Zealand ni dia akan aktif apabila salah satu negara ada fundamental. Macam ni lah. Okay. Kalau tidak, dia sideways je. Okay, ya kan? Sideways sebab dua-dua memerlukan each other. So, saya tak galakkan trade kat sini lah. Melainkan kamu nak trade fundamental. Cross pair selalunya untuk fundamental bagus. Tapi untuk technical trading tak sangat. Sebab dia sideways. So, movement dia tak besar. Untuk scalping boleh lah. Tapi kalau kamu tak kisah scalping 30 pip, 40 pip, boleh, tak ada masalah. Sangat cantik untuk scalping. Untuk belajar scalping, untuk training dalam scalping, yes, kamu guna cross pair. Memang best. Sebab dia sentiasa kat harga yang sama, naik turun dia. Okay? Tak apa, akak. Masuk je. Kalau lelaki boleh masuk. Tak dapat masuk, tengok recording. Sekarang naik scalping, naik sikit. Dia senang je. Nak tengok Australia, New Zealand, kamu tengok Australia, Australia USD dengan New Zealand USD punya chart. Kamu tengok dua tu. Kamu tengok Australia, New Zealand punya chart, lepas tu New Zealand USD punya chart. Lepas tu jawapan dia akan keluar dekat Australia, New Zealand. Maksud saya kat sini, kalau bila di Australia, New Zealand, kamu tak perlu nak tarik Fibo, cari reversal, tengok SNR, tak perlu sebab dia berdasar kepada dua chart. Australia, New Zealand ni cross pair ni adalah anak dia. Bermaksud kalau Australia lagi naik lagi banyak daripada New Zealand, maka Australia, New Zealand dia akan menaik. Tu je. Okay, so saya ulang balik tadi. So macam contoh macam sekarang, contoh kat sini. Yang penurunan tu. Okay, penurunan ni kan. Okay. Australia, bila dia naik tu, tak setinggi New Zealand punya penaikan. Jadi, Australia, New Zealand dia akan menurun. Bermaksud kat situ, New Zealand tengah lagi kuat daripada Australia. Jadi, Australia, New Zealand dia turun. Macam tu je. Okay. Nak trade cross pair senang. Kamu tengok dia punya parents. Tengok mak bapak dia. Okay, mak bapak dia tengah buat apa, dia akan reflect kepada anak dia. Itu paling simple je. Cross pair just based pada major pair. Dari situ kamu dah tahu apa nak kena buat. Okay. So, okay. Yang ini tadi dah okay dah. Ini dah okay Okay, so saya fokus kat sini saja dahulu. Okay, kita fokus yang Tokyo market saja dahulu lah. Okay. Sebab kita nak masuk ke dalam interest rate pula. So, interest rate macam akak tanya tadi. Mana tanya tadi? Interest rate potong, apa kesan interest rate. Ada interest rate cut, apa kesan interest rate increase, apa kesan lah. Okay. So, interest rate ni adalah interest rate negara, atau iaitu kita punya bunga kepada bank kita lah. Okay. Charge, bank charges kepada, interest charges kepada rakyat. Okay. So, bila interest naik, kita kena bayar lebih atas kita punya loan. Bila dia turun, kita bayar kurang. Okay. So, kalau bila kita dapat bayar kurang, kita sonok. Kalau kita dapat bayar, kita kena bayar lebih, kita akan marah lah. Okay.
So, secara simple je, okay. Okay, so secara simple, apabila sesebuah negara tu selalu menaikkan interest rate, bermaksud ekonomi dia tengah bagus, tengah kukuh. Maksud bila tengah kukuh tu, dia maksud dia kita uh, tidak kisah membayar lebih untuk barang yang sama. Maksud nilai duit kita tu dah kukuh. Dah kuat lah nilai duit kita tu jadi lagi tinggi daripada nilai duit yang lain. So kita tidak kisah membayar lebih untuk barang yang sama pada harga yang tinggi. Maksud kalau contoh saya ambil sepapan telur contohnya. Okay? Let's say pada masa ekonomi tengah baru nak memula, sepapan tu mungkin dalam macam sekarang ni harga RM10 satu papan. Okay? So kalau let's say tiba waktu masa ekonomi tengah meningkat, mungkin harga sepapan tu dah naik sampai RM15. Tapi kalau let's say ekonomi tengah bagus, dia naik RM15 pun kita tak heran ataupun kita mampu nak membayar. Sebab apa? Sebab gaji kita dah tinggi. Pada masa tu gaji tinggi. Sebab apa? Sebab ekonomi dah bagus. Ekonomi bagus, gaji tinggi. Tapi bila gaji tinggi, barang pun akan naik harga. Okay. So, itu yang dia sebenarnya the cycle. Dia kitaran. Okay. So, bila interest rate, bila ekonomi bagus, interest rate akan naik. So, bila interest rate naik, harga barang pun akan naik. So, bila harga barang naik, ekonomi akan terjejas. Okay. Inflasi lain. So dia menjadi inflasi lah. Maksud harga barang. So saya cakap tadi, dia cycle. Mula tu bagus, tetapi bila ekonomi dia takkan bagus selama-lamanya. Dia akan sampai satu tahap tu di mana dah tak ada penaikan. Okay, ekonomi dah tak boleh naik, tapi barang dah jadi mahal. So bila ekonomi tu start dropping, barang punya harga tak drop lagi. So that's why kat situ dia menjadi inflasi ataupun inflation lah. Harga barang menjadi lagi mahal daripada keadaan ekonomi semasa. So bila harga dia akan ekonomi tu akan trigger dari harga barang. Harga barang tu akan triggerkan di ekonomi tersebut. So bila harga barang tu dah tinggi. So macam mana kita nak pulihkan ekonomi? So kita akan turunkan interest rate. So bila interest rate turun, harga barang tu akan ikut turun sekali. Sebab bila kita turunkan interest rate, nilai mata wang tu dia akan turun. So kalau kita turunkan daripada harga yang tinggi tu bagus. Maksud dia akan interest rate. Okay, interest rate menaik. Okay, dia naik dulu daripada kosong, naik 0.25, naik 0.5, naik 75, naik 1. Itu bagus. Dia dah naik. Kemudian bila dah terlalu tinggi, kita akan turunkan balik. Okay, itu cycle dia lah. Dia dah naik, turun. One cycle. So, itu cara yang bagus. Okay, yang tak bagus je, kita start je terus turun. Itu tak bagus. Okay, bahaya. Kita baru nak start, okay, dah terus turun. So, macam mana? Bila kita naik balik, kita jadi kosong. Kita bukan improve, kita jadi back to basic, back to normal balik. Tak bagus lah. So, bila bank bercerita interest rate naik atau turun, kamu kena tengok apa yang berlaku sebelum yang itu punya penaikan atau penurunan. Kalau contoh, let's say sebelum ni menaik, kali ni menaik lagi. Bermaksud dia bersambung. Kalau contoh sebelum ni dia menaik, kali ni menurun. Bermaksud ekonomi dah sampai tahap maksimum. Dah tak boleh nak naik lagi dah. Ekonomi. So kita dah tahu, ekonomi sekarang tengah nak, kalau contoh sebelum ni menurun, kali ni pun menurun lagi. Bermaksud ekonomi masih belum pulih. Okay, so interest rate tu akan memainkan peranan dari segi ekonomi negara lah. Sebab dia main dua belah.
dua-dua arah. Which is internal secara mendalam. Okay, bermaksud mendalam tu secara di dalam Malaysia lah, bermaksud rakyat. Okay, dan secara eksternal iaitu investor. Okay, bila nilai mata wang menaik sebagai rakyat, menaik tu tengah bagus. Tapi kalau dah terlalu tinggi, barang akan menjadi mahal. Bila barang jadi mahal, kita yang akan efek. Okay, tapi kalau interest rate menaik dari segi investor, dia akan pump duit. Dia akan suka sebab dia tahu nilai duit tu akan makin menaik. Dia tak kisah ekonomi apa yang terjadi kepada rakyat, dia just tahu dia punya investment ada pulangan. So bila masa interest rate ya apa tu ekonomi dah terlalu tinggi, dah terlalu apa tu nilai mata wang dah terlalu tinggi, dia akan start menurun. Okay, sebab kita, apa tu barang dah jadi mahal, so kita kena turunkan balik nilai mata wang. So semasa kita turunkan nilai mata wang, investor tu akan tarik balik duit dia. Okay, so dari dalam negara dia lain, dari luar negara dia lain. Dia akan ada dua faktor yang kamu akan nampak kat situ. Okay, so macam contoh macam Malaysia, kita menggunakan interest rate. Dan interest rate kita sekarang adalah positive interest rate lah, di mana kita sekarang dalam apa? Saya pun dah lupa dah. Interest rate kita tu dia bunga kita lah. So ada setengah tempat dia akan ada kita ada yang basic ialah positive interest rate. Okay. Kita biasa dengan positive interest rate. Di mana bila kita buat pinjaman, kita akan ada bayar bunga. Okay. Ada setengah tu negative interest rate. Macam mana? Bermaksud bila kita buat pinjaman, bulanan kita bayar kurang. Dulu kalau kita positif, kita bayar bunga. Maknanya kita bayar bulanan campur bunga interest. Okay, kalau contoh, let's say saya cakap bulanan kita 1,000, interest kita 100. So kita bayar 1,100. Okay. Tapi apabila negatif, bulanan kita 1,000 bersama, tapi interest kita negatif 100. So kita just bayar 900 sahaja sebulan. Itu negatif interest rate dia berbeza. Dan lagi satu adalah kita panggil quantitative easing. QE. Rasa short term dia adalah Q. Okay. Quantitative easing dia lain. Lagi sangat-sangat berbeza lah. Okay. So quantitative easing ni yang menggunakan dia sekarang adalah Euro. Okay. Yang negative interest rate adalah Japan. Yang ini all. Alamak. Dah terbuang pula semua. Dah terbuang semua. Tak lepas. Tak boleh back. Okay. Nampak tadi So interest rate, positive interest rate semua guna. Negatif Jepun yang akan guna negative interest rate. Lagi saya akan type balik lah semua. Okay. Negative interest rate Jepun. Dan quantitative easing adalah Euro. So negative interest rate tu macam mana? Apakah maksud negative interest rate? Okay. Okay, so negative interest rate tu kita macam saya cakap tadi lah, kita punya pokok 1,000 contohnya, dan bunga negatif 100. So kita bayar 900 sahaja. Ini negative interest rate. Okay. So kalau positive interest rate, kita punya bunga tu dalam nilai negatif positif lah. Okay. Pokok kita 1,000 sama. Okay. Bunga kita 100.
So, bulanan kita menjadi 1,100. So, kita bayar lebih lah. So, interest tu akan diambil oleh bank. Tapi, kalau negatif interest rate, kita bayar kurang. Nampak? Kita bayar kurang lah. So, sonok tak kalau bayar kurang? Mestilah best. Okay? So, negative interest rate hanya digunakan di Jepun sajalah buat masa ni. Okay? Diorang menggunakan negatif 1% interest. Okay. So, kenapa Jepun guna negative interest rate? Kenapa? Kalau ada sampel-sampel rasa boleh jawab, cuba jawab. Kenapa Jepun menggunakan negative interest rate? Ada lagi 2-3 negara yang menggunakan interest rate negatif seperti Norway dengan Sweden. Okay, tapi diorang tak begitu popular sangat lah. Okay, so negara-negara ni bila diorang punya duit ataupun nilai mata wang terlalu tinggi, bila nilai mata wang terlalu tinggi, bila diorang dah turunkan interest rate tu daripada 1 turun 0.75, turun 5, turun 0.25, masih naik lagi. Currency dia, nilai dia masih menaik. Apa yang dia buat? Dia menjadikan negatif. So, ingat balik tadi cycle tadi tu, kita akan naik dan turun. Apabila kita dah terlalu tinggi, bila kita turunkan, investor pun akan tarik balik duit dia. So, nilai mata wang tu pun memang akan susut sendiri. Tetapi, kalau let's say saya saya turunkan interest rate, tapi investor masih tak nak keluar. Saya turunkan interest rate, investor masuk lagi. Turunkan interest rate, pelik betul investor masuk lagi. Jadi, nilai mata wang saya tu tak boleh nak turun. Nampak tak? So, betapa specialnya Jepun, di mana bila dia turunkan interest rate pun, investor masuk lagi. Investor cakap, tak ada masalah, saya invest lagi kepada yen. Itu sebab yen sentiasa menaik nilai mata wang dia. So, bila last dia cakap, okay, dah tak boleh nak buat apa, kita buat interest rate lah. Negative interest rate. Di mana, kalau ada investor menginvest di dalam Jepun, dia tak ada pulangan. Siap dapat negatif lagi. Sebab ni bila kita cerita interest rate, ini dari segi pinjaman. Nampak? Apa yang cerita tadi tu adalah dari segi pinjaman. So, kalau let's say dari segi investment, dia sangat berbeza. Dia jadi terbalik. Nampak? Okay? So, dari segi investment, contoh investment yang paling simple adalah kita punya savings account. Okay? Disebabkan kita punya interest rate adalah positif. Kita punya savings account akan ada positif interest. Kalau pasang kadang-kadang tu dia akan masukkan interest kan. Dapatlah, kalau account kita kecil memang akan dapat sikit je lah. Kalau account kita RM1,000 mungkin dapat dalam RM10 contohnya. Tiba-tiba ada duit masuk, ada interest masuk. Sebab itu adalah interest dari bank negara. Okay, so bila kita invest dalam positif interest rate, kita akan dapat pulangan. Tapi bila kita meminjam dalam positif interest rate, kita kena bayar bunga. Nampak kan? Okay. So, apabila kita membuat investment dalam negative interest rate, kita sebenarnya kena bayar balik interest tu. Interest tu kita bayar sebab ada negatif. So, kita membayar. Bermaksud, savings, kalau kita buka savings account di Jepun, bila waktu interest tu masuk, kita akan kena tolak. So, kat Malaysia, kita interest tambah. Kita dapat interest, positive interest. Tapi di Jepun, kita kena tolak interest kita. Tapi dari segi pinjaman, bunga kita pun kita dapat ditolak lah. So, maknanya kita bayar bulanan kita lebih, bulanan kita dibayar kurang. Okay. Nampak dia punya perbezaan dia. So, dia akan jadi pening sedikit bahagian tu. Tapi bila kamu dah nampak, bila kamu dah hadap tu, kamu akan faham lah. Okay? Setakat ni okey tak? Boleh faham tak itu? Cerita pasal interest rate. Baru cerita interest rate. Belum cerita benda lain lagi.
So dia jadi cycle lah. Okay. So bila interest rate tu naik, okay, so economy growth. Okay. So bila dah terlalu tinggi, interest rate tu dah terlalu tinggi, ekonomi akan jadi start jadi perlahan sebab barang dah jadi mahal. Nilai barang tu menjadi mahal. So bila jadi mahal, inflation lah. Inflation akan start jadi datang. So bila kita terbalikkan, bila kita murahkan interest rate, orang akan banyak membuat pinjaman. Ini yang kita nak sebenarnya. Okay? Sebab kita tak nak, sebagai bank, kita tak nak duit, kita tak nak pegang duit. Kita nak orang yang selalu meminjam daripada kita. Okay? Di mana kalau kita murahkan interest rate, CME, company ni dapat akses kepada funding untuk membuka company, untuk membuat bisnes. So bila jadi macam tu, ekonomi akan berjalan. So bila ekonomi berjalan, nilai mata wang tu akan dikawal. Maksud sebab kita nak selalu ekonomi yang bagus adalah di mana selalu ada jual beli berlaku. Maksud duit tu sentiasa bergerak lah. Kalau let's say duit tu stagnan dekat kamu saja duit tu. Duit tu tak menjadi investment. Dia tak berjalan. So bila dia tak berjalan, ekonomi pun tak boleh nak berjalan. Barang tak boleh dijual beli. Okay, so itu menjadi halangan dia lah. Okay. Semua tak payah buat pening kepala. Ini lagi pening. Okay. Okay, so ada soalan. Yang ni dia pening. Kena banyak membaca sikit slide dia. Negara sengaja kurangkan supaya tarik investment Jepun pula kurangkan interest rate, kurangkan investor. Okay, so sesebuah negara dia tak akan suka-suka turunkan interest rate. Dia tak boleh suka-suka turunkan interest rate. Dia akan turunkan interest rate jika interest rate dah terlalu tinggi. Selagi dia boleh naikkan, dia akan naikkan interest rate tu. Percayalah. Selagi dia boleh naikkan interest rate, dia akan naikkan. Sebab apa? Sebab bila interest rate tinggi, investor suka. Sebab bila diinvest tahun ni, tahun depan dapat bulangan. Okay? So, sebagai investor, dia suka selagi interest rate tu naik. Tetapi dari segi rakyat, nilai mata wang tu akan menjadi, nilai barang tu akan menjadi mahal. Itu yang jadi bahaya. Macam bila kita bercerita lah, makcik-pakcik kita, datuk kita cakap dulu RM50 satu troli boleh penuh. Sebab apa? Sebab nilai barang tu murah. Sekarang ni RM50 satu bakul je. Kenapa? Sebab harga barang tu mahal. Barang yang sama. Dulu dengan sekarang barangnya masih sama, tapi nilai dia, value of the barang tu menjadi mahal sebab nilai mata wang berubah-ubah. Nampak tak? Okay? So, negara dia takkan saja-saja, kita turunkan interest rate lah. tak boleh. Okay? Dia akan bila dia turunkan interest rate, investor akan tarik diri dahulu. Akak kena ingat tu. Okay? Bila dia turunkan interest rate, sebab investor yang menginvest tak dapat pulangan. Pulangan dia akan jadi kurang. So, dia tarik duit balik. Take out the money daripada negara tu. Okay? Okay? So, macam contoh yang paling ketara adalah setiap kali ada election. Ada election ni, setiap kali keluar saja announcement, kita tahu saja terus siapa yang menang. The next day tu, bursa negara tu tutup. Akan jadi public holiday. Okay? Kerja investor ni semua sebenarnya, dia tarik duit dia keluar. Sebab dah tukar term. Okay? Dah tukar penggal. Dah tukar Perdana Menteri baru dah tukar. So, investor ni tak tahu, okay, macam mana Perdana Menteri baru ni handle negara. Kita tak tahu. Okay, so investor akan tarik diri. Itu salah satu cara lah. So, bila interest rate tu pun sama juga. Bila interest rate tu diturunkan, investor bukan dia masuk, dia keluar dulu. Sebab tengah menurun. Selagi kita masuk je turun. Rugilah. Okay, sebab kita nak masuk buy, chat tu turun. Kita masuk buy, chat turun. Float. So, maknanya kita dapat pulangan negatif. So, tetapi apabila kita dah habis turun,
bank negara cakap, okay, kita dah habis cut, kita sekarang nak naikkan balik interest. Time tu investor masuk lah, sebab dia pun tahu bila dia naik, dia akan untung. Dia dah beli pada harga yang paling rendah. Itu maksud dia. Okay? So itu kena faham dia punya basic dulu. Dia punya asas positive interest rate, itu dia punya cerita. Okay? So Jepun pula dia terbalik. Dia bukan terbalik lah, dia dah terlalu jauh, ataupun dia dah terlalu banyak investor, di mana dia turunkan interest rate pun investor tak heran. Tak apa, kejap lagi naik balik. Okay? Bermaksud investor sentiasa akan invest dalam Jepun walaupun duit dia turun. Sebab apa? Kena ingat Jepun adalah safe haven. Okay? Yen adalah safe haven. Currency yang menjadi pilihan apabila malapetaka berlaku. Okay. Perasan tak kalau Jepun kena tsunami, ada nampak tak ada minta pertolongan daripada negara lain? Tak ada kan? Dia relax sebab duit dia ada duit bukan duit lah, dia punya investment di luar negara boleh cover balik apa-apa yang berlaku kat negara dia. Okay. Dia punya ekonomi sangat kukuh. Okay. Sebab kita kalau dia jatuh pun dia naik balik sendiri. Dia tak perlu pertolongan orang. Itu sebab kita akan invest dengan dia. Itu sebab dia menjadi safe haven. Sebab dia sendiri boleh kawal ekonomi negara dia. Dari segi pandangan luar, benda tu sangat bagus. Sebab apa? Sebab nilai duit dia susah nak susut. Tapi apakah impact kepada rakyat? Cuba jawab. Kalau dapat jawab, saya pun boleh jawab. Saya pun boleh agak apakah impact dia kepada rakyat Jepun apabila nilai mata wang dia tak boleh nak turun. Okay. So, bila nilai mata wang dia tak boleh nak turun, kos tinggi, betul tak? Okay. Dia punya nilai barang dia menjadi tinggi. Okay. Ataupun dengan secara simple kita panggil cost of living sangat mahal. Barang dia sangat mahal. So siapa yang pernah travel pergi ke Jepun, yang especially pergi ke Tokyo, cubalah pergi ke Tokyo saja, tak payah pergi distrik yang lain tu, pergi Tokyo aja. Itu pun dah menangis-nangis dah nak balik. Sebab cost of living dia sangat tinggi, especially dekat Tokyo tu lah. Okay, itu sebab rakyat dia banyak duduk jauh-jauh. Okay, duduk jauh tapi menggunakan train, perkhidmatan train. Train dia sangat bagus lah. Okay, itu yang paling kita respect. Okay, tak pernah lambat. Lambat pun seminit dua je. Okay, so diorang duduk di, kita panggil perkampungan ataupun di jauh daripada bandar lah. Okay, so sebab cost of living di luar lagi murah berbanding dengan di dalam Tokyo. Duduk kat dalam Tokyo, sewa satu bilik, bukan satu rumah. Sewa satu bilik tu, harga dia pun dah macam sewa rumah. Sebab kat sana dia terlalu tumpat. Okay? Dia cost of living sangat-sangat tinggi kat sana. Tu sebab rakyat dia tak banyak yang duduk dalam bandar tu memang orang kaya je lah. Saya orang suka duduk di luar bandar dan tak ada kereta pun. Gunakan train saja. Okay. So bila benda tu menjadi bebanan kepada rakyat, itu sebab diorang wujudkan negative interest rate. Nampak tak? Bermaksud kat situ, apabila rakyat nak buat bisnes, nak buka company, nak set up buat bisnes lah, nak jual barang ke apa, nak buat bisnes, dia punya pinjaman tu dimurahkan. Okay? Bermaksud negative interest rate lah. So bila negative interest rate, orang memang suka buat pinjaman sebab kita bayar kurang. Okay, so bila dia jadi macam tu, company banyak naik. Bila company banyak naik, orang akan membeli barang daripada company tersebut. Bila company tersebut jadi ada untung, duit tu akan cycle kat situ. Okay, so dia punya negative interest rate tu ada impact kepada semua orang. Dari segi di mana
Kalau contoh, let's say saya ambil uh, saya ambil contoh barang, kita ambil macam mana air tin. Okay, air tin Pepsi contohnya. Okay, so kalau contoh dekat negara kita, let's say saya ambil harga RM1.50. Kita jual barang tu RM1.50. 150. Okay. Tapi di Jepun saya disebabkan oleh negative interest rate tu, saya boleh jual balik Pepsi tu dengan harga RM1 saja. Right? So saya boleh jual lagi murah. Okay. So apabila saya menjual murah kepada pelanggan, pelanggan tu ada duit lebih extra 50 cents. So duit extra 50 cents tu lah yang dia akan beli ke barang lain. Itu maksudnya. Sebab kita perlukan purchasing power daripada rakyat. So bila dia membeli barang lain, barang tu lah dia akan dapat beli dua barang. So macam berbandingkan kita hanya beli satu barang. So bila dia jadi beli dua barang, nampak cycle dia akan jadi lebih agresif lah. So ekonomi tu akan lagi cepat stabil balik. Itu cara diorang. Okay? Faham? So topik ni memang pening sikit. Banyak. So sebenarnya kena selalu buat sikit demi sedikit. Okay? So untuk Europe, untuk London market dan New York market, saya akan sambung pada hari Khamis sebab cerita dia panjang sangat. Kan? Cerita dia panjang. Okay? So yang lain-lain monetary policy ni tak ada apa sangat lah. Dia cerita pasal apa yang patut negara bank tu buat. So dia round and round. So monetary policy cycle ni dia kitaran. Bila dah naik dia akan turunkan, bila dah turun dia akan naikkan balik. Okay? So itu maksud dia lah, secara simple. Okay? So bendanya akak kena selalu dengar balik, repeat balik. Kenapa GBP USD naik sangat malam ni? Dia bukan GBP saja, negara currency lain pun naik sekali. Bukan GBP saja. Okay? So yen dah patah balik. Yen dah lawan. Yen dah lawan pula apa ni, USD dah lawan dekat yen. Okay, yang lain-lain tu belum lagi. Bukan GBP saja yang naik, kat GBP naik kuat, yang lain pun naik kuat juga. Okay, so GBP sebab dia break SNR level, BRN level tu, sudah jadi lagi jauh, nampak saya zoom in. Dia breakout siap retrace, cantik je dia retrace atas big round number dan dia sambung. Okay, so besok tunggu dia retrace sikit, asalkan di atas 1.23 kita sambung buy lagi. Gabungkan technical dengan fundamental. Okay, so nampak kat situ. Besok kita akan hari Khamis nanti saya akan cerita pasal hawkish and dovish. Okay, explainkan lagi pasal hawkish and dovish. Saya akan secara lagi detail lah. Okay, dan kemudian kita akan masuk faktor-faktor lah, ekonomi apa tu, pergerakan ekonomi, capital flow ni investment lah. Okay, duit masuk keluar negara. Okay, so bila investor suka negara tu, duit banyak masuk. Bila duit banyak masuk, kita boleh invest kat banyak benda. Tu sebab kita berani nak buat something. Tapi kalau dah say duit tak ada, tak berani lah kita nak buat apa-apa. Okay, tak berani kita nak bagi duit beri banyak-banyak. Okay, so trade flow and trade balance ni more kepada import export. So setengah negara dia punya ekonomi berdasarkan kepada import export. Kalau export dia bagus, maknanya bila barang jualan dia menjadi demand, so duit akan sentiasa masuk. Kalau let's say barang, tapi kalau let's say contoh negara tu sentiasa nak membeli barang, sangkut lah, sebab dia asyik kena beli. So antara negara yang selalu membeli barang adalah GBP, London, Great Britain Pound, Great Britain. Okay? Sebab dia adalah pulau. Okay, kalau perasan Great Britain ni adalah pulau, dan di mana dia punya agriculture pun tak begitu popular sangat. Bila dia pulau, kita akan fikir, kenapa tak pergi memancing, fishing. Masalah dengan UK ni, kalau pernah pergi UK, kita akan tahu lah di mana dia punya tebing, dia punya pantai, cerun tu, pulau, keliling pulau dia tu tak ada pantai, dia cerun, tanah, cerun, baru laut. Dia tak ada pantai. Okay,
Tu sebab bila diorang nak keluar Brexit tu, diorang bergaduh dengan Ireland. Ireland dia ada pantai. So diorang buat perikanan. So diorang gaduh dengan Ireland. Okay. So apa lagi? Tak ada apalah. Okay. So itu dia punya asas untuk hari Khamis nanti. Topik original hari Khamis sikit je sebenarnya, dalam 15 minit boleh settle. Itu dia punya, itu yang lagi sikit lah, itu sambungan daripada sini. Okay, yang penting kita tahu yang ini dahulu. Okay, so bila dah tahu apa fungsi setiap negara, apa barang yang negara tu jual beli, kita tahulah ekonomi dia. Okay, macam contoh yang contoh sekarang ni adalah antara US dengan China. Okay, so macam US, dia adalah pengeksport. Maksud dia suka jual barang. So dia jual barang, dia kena cari negara yang beli banyak daripada dia lah. Kalau kita beli sikit je, dia pun tak ada untung banyak. Okay, so antara pembeli utama dia adalah China sebenarnya. Okay, so US ni, dia main export dia adalah barang-barang organik. Okay, barang-barang organik. So maknanya agriculture dia sangat bagus. Pertanian dia sangat-sangat bagus. Itu sebab dia orang punya data bulanan NFP tu kita panggil non-farm. Tak termasuk perkebunan. Sebab perkebunan tu di bawah sektor government. Macam kalau kita cakap Malaysia ni, apa tu? Pelda lah. Saya cerita. Okay, di bawah, maknanya di bawah support oleh kerajaan. Okay. So barang-barang ni barang-barang apa tadi saya nak cakap? Pertanian dia sangat-sangat bagus, which is grade yang paling tinggi di dunia. So China ni dia suka beli barang-barang organik daripada US. So masalah sekarang ni US tengah gaduh dengan China. So bila China tak puas hati dengan US, dia tak nak lah beli. Bila dia tak beli, US tak ada orang nak jual. Jadi sangkut. So dia balik dengan China. Bila dia balik dengan China, benda tu ulang alik situ. Itu sebab hari tu diorang lawan pasal tarif ataupun pasal pencukaian. Kau ambil nak ambil barang daripada aku, kau kena bayar cukai. Masalahnya bukannya China tak nak, tak heran, tapi sebab barang tu sangat diperlukan China. China suka beli soya sebenarnya daripada US, kalau nak tahu. Soya diorang punya main import. China punya main import lah soya. Okay. Right. Okay. Ada apa-apa soalan? Hari ni saya akan mau kepada bercakap sebab cerita dia sangat panjang sebenarnya. Kalau kamu pernah join kelas fizikal saya, kamu pun tahu saya berapa banyak muka surat yang saya akan conteng just untuk cerita fundamental saja. Sebab setiap negara ada peranan masing-masing lah. Okay? Okay. Saya ambil secara simple tadi lah. So macam Euro pening sikit nak cerita. Sebab dia banyak negara kat dalam satu tempat. So dia sentiasa bergolak. Okay, so macam UK, diorang ni lemah sedikit sebab diorang mau kepada mengimport. Okay, so yen tadi dah cerita. Switzerland franc dia neutral sebab dia Swiss. Okay, so negara Swiss dia neutral, bermaksud dia tak ada apa-apa ekspor keluar. Dia hanya orang suka invest dekat dia. Maknanya orang akan buka bank, orang simpan emas. Okay, so itu dia pun dalam kategori safe haven jugalah. Cuma dia tak begitu popular sangat. Dia pada waktu-waktu emergency je baru orang akan pergi dekat dia lah. Macam tak saya dia punya, kalau tengok dia punya chart dia sideways walaupun besar. Sebab dia tak banyak bergerak sangat, tak aktif. Okay. Dan last kali tu tinggal Canada lah, tinggal satu lagi. Canada dia akan berdasar kepada oil. Crude oil lah secara spesifik. Di mana ekonomi dia ada berdasar kepada crude oil. Kalau crude oil ada demand, Canada akan kuat. Kalau crude oil tak ada demand, Canada akan lemah. So macam sekarang ni, sebelum ni ekonomi bagus lah. Okay.
Sebab orang asyik membeli minyak je. So makin naik. So sekarang ni bila jadi sangkut, dia jadi sideways. Dia akan just mula satu Canada lemah sebab minyak tak laku. Tetapi disebabkan minyak tak laku, US pun lemah. So benda dia jadi sideways. Naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. So jadi tak tentu arah sangat. Okay. Analisis sikit EJ. Boleh kak. Sekejap. EJ. Euro JPY. JPY. Okay. Untuk cross pair, saya selalu ingatkan akak untuk cross pair, akak kena tengok major pair dia buat apa. Okay, so macam ni euro, okay, euro sideways. Okay. UJ uptrend. So maksud yen tengah lemah lah. Okay. So yen lemah lawan dengan sideways menang. So euro akan lagi kuat daripada yen. So chat naik. Dah, tu je jawapan dia. Okay, so boleh nampak dia punya chart bila lukis tak cantik. Dia bercelaru sedikit. Sebab trendline dia pun walaupun menaik tapi dia tak kagam. Okay. Ulang lagi sekali. Okay, so untuk tengok cross pair, kena tengok mak bapak dia dululah. Cross pair ni sentiasa menjadi anak. Okay, so euro JPY kan. So kita tengok euro USD buat apa. Kita tengok USD JPY buat apa. Itu perangai anak dia jadi dekat euro JPY lah. Okay. So euro USD tengok dulu dia buat apa. Dia sideways. Euro USD tengah sideways bermaksud dia tak kuat, dia tak lemah. Dekat tengah-tengah. Okay. So untuk yen dia lemah. Yen chat menaik. Okay, USD JPY menaik. So maksud yen tengah lemah. So bila yen lemah lawan sideways menang lah. Bermaksud euro lagi kuat berbanding dengan yen. So di euro JPY chat tu akan menaik. Tu je. Okay. Tak ada magic, tak ada SNR, tak ada technical, tak ada apa. Cross pair tengok kepada mak bapak dia saja. Terus dapat jawapan ke anak dia. Okay, tu je. Tak banyak beza. Okay, nak dapat lagi dia punya magic tu tengok harga semasa. Okay, so ada soalan lagi? Euro JPY dia menaik lah. Sebab euro lagi kuat berbanding dengan yen. Okay? Tak adalah morali. Biasa je ni. These are all basics. Kalau nak tahu, okay, these are all actually basics which has been monetized by people. Okay, orang menjual benda-benda ni. Okay, dia pun belajar free tapi dia jual kat orang. Kata dia sendiri yang buat. So this is not a good thing to do actually. Okay, it's because macam saya punya konsep is ilmu patut di-share ataupun dikongsi bersama sebab ilmu tu yang akan grow. Okay, lagi banyak kamu mengajar, lagi banyak benda kamu akan dapat. Sebagai seorang cikgu pun lagi banyak benda kamu akan dapat tahu juga. So that's why I keep teaching people because teaching trading is non-stop. Trading ni sebenarnya tak ada penghujung, maknanya tak ada chapter terakhir, tak ada. Dia akan sentiasa berubah-ubah, especially dari segi fundamental. Okay, so
Kena ZZ pada H1 je. Cukup lah. H1 pun boleh. Kalau akak nak tukar kepada telefon kecil, untuk cari signal je, untuk cari entry je. So kalau macam hari ni, nampak dia, nampak SNR kat sini, nampak dekat atas tu, sinilah, sini dengan sini. So dia tak lepas. Masuk, dia tengah menaik lah. Okay, dia breakout, retrace. Okay, breakout, dan dia retrace. Dia retrace dekat mana? Dia retrace dekat low minggu lepas punya. So dia tak nak turun, dia tak boleh nak turun lah. So kita buy, sambung naik. So maksimum kita target sampai situ. Kalau dia tembus, baguslah sebab dia sepatutnya kena tembus sebab market tengah menaik. Dia kena tembus, maknanya besok lah. Kita takkan tembus hari ni. Besok tembus, retrace balik berada di atas. Kena atas. Oh cantik. Baru masuk, baru continue on. Okay. So kalau perasan, dia sebenarnya sideways. Cuma dia menyengit ke atas. Yang ni pun sama sideways. Cuma dia menyengit ke atas lah. Bermaksud dia jadi, dia ada trend dia sendiri. Itu. Dia sideways sebenarnya. Cuma dia dalam bentuk trend menaik. So bila kita nampak dia menaik, kita tahu kita akan lebih kepada membeli instead of selling. Cara join apa kak? Nak join apa kak? Okay. So that is all for today. Kita sambung nanti, kita sambung lah fundamental tu, kita akan sambung hari Khamis nanti. Bucu dia sambung. Akak buka dekat 15 minutes lagi jelas lah. Tapi kena zoom out sikit. Akak cari dia punya bucu je. Bucu betul tengok kenapa paling bagus is tengok apa yang berlaku semalam. That's why saya marking kat sini. That's why saya marking kat sini. Sebab ini adalah high semalam. So bila dia break atas, dia tembus ke atas high semalam, bermaksud kita dah tahu market menaik. So kita nak dia, bila market menaik, kita kena tahu step bila market menaik, kita mencari buy. Okay, basic. So kita tahu okay, market naik kita buy, tapi takkan kita buy masa market ke atas. Kita sebelum kita nak buy as low as possible. So kita akan mencari, okay, kita akan predict berapa rendah yang dia boleh pergi. How low can the market go lah. So based pada apa yang berlaku sebelum ni. What happened previously. Tu je. Situ boleh, sini boleh, ada tinggi sikit kat atas tu. Paling latest lah. Tak payah jauh-jauh sangat. Tengok macam ni je, paling dekat. Saya ambil sini pada 21, 22 bila? Khamis Jumaat lepas. Okay. Ini paling rendah yang dia pergi masa kat sini. So tempat yang sama, apa yang dia buat? What happened at the same price? Apa yang berlaku pada masa harga yang sama? So dia berhenti sini, dia berhenti sini. So sini pun dia berhenti in between. So maknanya ada chance dia boleh naik balik. So bila yang ini dah start turun, kita marking yang hari ni punya, paling tinggi hari ni. Kita marking kat situ. Bermaksud kita biar dia turun dan kita dah ada yang ini, kita adjust ke sini. Ini kita tak payah guna dah. Yang ini pun tak payah guna dah. Sebab kita dah ada yang hari ni punya. Okay, so kita dapat yang hari ni punya, kita tunggu dia turun. Adakah dia tembus atau dia patah balik? So kalau patah balik, kita dah tahu lah kita dah boleh buy sebab kita tengah membeli pada harga yang rendah. So kita buy, kita tengok balik harga ni. Adakah tembus atau tidak? Kalau tembus, then cari je lah the next kawasan. Tu je. Okay, so yang ini pun dah tak payah guna dah. So kurangkan semak tu kalau tak nak. Okay. Dah, tu je. Okay. So guna, kalau macam cross pair, guna time frame kecil cantik sikit. Kalau frame besar, dia tak nampak untuk entry, tak nampak. Sebab dia punya movement tak begitu besar. Okay, kalau dekat 15,
Saya recommend 15 lah kalau nak 15 minit cantik. Okay. Okay, ada soalan lagi sebelum kita mengakhiri hari ni punya kelas. Sama-sama Kak. Kalau apa-apa, message je. Okay, so terima kasih semua kerana datang hari ni di kelas. Okay. Kepada yang menyambut hari raya, selamat hari raya. Okay, dah hari raya ketiga dah ni. Ada tahun ni sampul tak cari duit, tak tukar di rumah je. Masak, makan. Masak lagi, makan lagi. Benda yang tak boleh masak, beli. Okay, so kita jumpa pada hari Khamis. Recording saya akan siapkan by tomorrow morning lah. Besok pagi waktu analisis tu kamu akan dapat recording sekali. Okay, so kalau ada soalan boleh tanya bila-bila masa saja. Okay, nak PM pun boleh, tak ada masalah. Okay, dah bulat dah ni lah. Dah naik lah. Anak dia duit banyak agak. Duit gaji pun tak masuk lagi. Bos tak bagi gaji lagi ni. Tak boleh beritahu dia, nanti dia marah. Okay, so terima kasih semua kerana datang. Okay, thank you for coming for today's class. Okay, I hope it is informative for you. Okay, dan kita akan sambung balik pada hari Khamis nanti. Okay, so terima kasih. Assalamualaikum and good evening. Selamat Hari Raya. Okay, thank you. Bye-bye.